Jadi kita tengok di sini Malaysia masih lagi mahukan sedan. Sedan. Kalau di Indonesia jelas mobil-mobil yang Tempat tinggi ketiga, ya. kedudukan ketiga, Karena itu kita tadi melihat di Malaysia masih lagi terus kita berminat kepada sedan, iaitu Pro 2 Beza. Jadi untuk kedua-dua Pro 2 Beza dan Proton Saga, kedua-duanya berada dalam segmen A. Jadi kedua-dua kereta ini ialah kereta kompak dan harganya pun lebih kurang serupa ya. Kita tengok Pro 2 Beza ini harganya bermula daripada RM33,000 sehingga RM48,000. Jadi dia bermula lebih kurang lah, tapi mahal sedikit Pro 2 Beza ini. Dan ini masuk harganya di Indonesia 116 juta sehingga 169 juta rupiah. Jadi di tempat ketiga kita sudah tengok 543 semuanya sedan. Di Indonesia yang mula-mula tadi MPV, keduanya SUV. Sekarang kita kembali kepada satu produk yang menjadi gabungan kedua-duanya, mobil-mobil iaitu tinggi Mitsubishi harusnya. Xpander. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizky ya. Oke, kali ini kita mau ngelanjutin videonya tentu saja. Dan tentu saja untuk kita, terkhususnya untuk aku yang suka otomotif. Nah ini penting banget nih ternyata ya informasi ini ya. Kira-kira Malaysia versus Indonesia, otomotif gitu ya teman-teman ya. Kira-kira mobil apa saja sih kesukaan dari warga negara Indonesia dan Malaysia? Karena kita kan bertetangga gitu ya. Jadi mau tahu gitu ya kira-kira kalau di Malaysia nih yang laris nih tipe mobil yang seperti apa? Kalau di Indonesia yang seperti apa? Langsung saja kita nontonnya videonya. 1, 2, 3. Om, Oke. antara Malaysia dengan Indonesia Om, sambal siapa paling pedas Om? Sambal Indonesia ke cili padi Malaysia? Oke, kita nonton ya videonya. Dunia otomotif nih. Seru. Untuk memulakan video hari ini kita nak cerita sikit tentang industri di Indonesia dengan Malaysia lah. Di Indonesia sebenarnya dia punya penduduk lebih ramai kan, jauh lebih ramai daripada kita, 10 kali ganda. Jadi angka jualan di sana pun adalah lebih besar daripada kita, tapi taklah 10 kali ganda. Memandangkan jumlah penduduk dia orang begitu ramai, angka jualan dia orang sebenarnya taklah banyak sangat, tapi adalah hampir 2 kali ganda jualan di Malaysia. Jadi kita tengok statistik ni untuk daripada tahun 2019 lah. Kenapa kita kena tahun 2019? Sebab tahun 2020 pandemik jadi nombor tak cantik sangatlah kan. Jadi maklumat ni kita dapat daripada Gaikindo, gabungan industri kenderaan bermotor Indonesia. Jadi Gaikindo kata tahun 2019 dia orang menjual 1.03 juta kereta. Satu angka yang agak besar tapi sebenarnya turun sikit daripada 2018. 2018 dia orang jual 1.15 juta kereta. Jadi di Malaysia pula kita mendapat data kita daripada Malaysian Automotive Association ataupun Kesatuan Automotif Malaysia yang mewakilkan keseluruhan jenama-jenama yang ada di Malaysia ni. Dan menurut MAA tahun 2019 kita telah berjaya menjual lebih sikit pada 600,000 kereta, iaitu 604,287 unit. Jadi ini kiranya satu perkembangan yang bagus sebab paling terakhir kita sudah berjaya mengatasi 600,000 unit ialah pada tahun 2015. Lepas tu dia mencurut, ni kemudian nak naik balik lah ni. Tapi sedihnya 2019 naik, 2020 curut balik lah. Tahun ni saya rasa lagi kesian lah sebab dalam bulan Mei dan Jun tak tahulah berapa kereta yang kita jual. Hampir-hampir dekat kosong kalau tak silap saya lah antara dua bulan ni. Disebabkan bulan Jun lah terutamanya hampir tak ada kereta lah saya rasa yang dijual. Jadi keadaan yang agak teruk sikit lah. Tapi apapun hari ni kita tak nak kisah tentang kejualan, kita nak tengok cerita rasa rakyat Malaysia dengan Indonesia. Jadi awak rasa-rasa lah kan di Malaysia dengan Indonesia ni apa perbezaan paling besar dia? Kita dua-dua rumpun yang sama, makan sambal yang sama, suka balik kampung. Kalau balik kampung macam-macam nak bawa, suka balik kampung balik ramai-ramai. Jadi adakah kita punya angka jualan kita juga akan tunjukkan benda yang sama? Jadi sekarang kita mau melihat 5 mobil yang paling popular di Malaysia dan juga di Indonesia. Oi, cakep. Kereta paling laku keras di Malaysia dan Indonesia. Oke, siap. Gimana? Kita mulakan dengan tempat ke-5. Di Indonesia adalah satu kenderaan yang saya rasa tidak mungkin akan sampai ke Malaysia, iaitu Toyota Calya. Jadi mobil Calya ini harganya di Indonesia bermula dari 148 juta rupiah dan paling mahalnya 167 juta rupiah. Ianya sejenis kenderaan MPV, kenderaan keluarga. Dan di Malaysia kalau kita tukar harganya lah antara 42 hingga 47 ribu ringgit. Jadi harga ini saya nampak kereta ini di Malaysia tidak ada. Tapi adakah ini kereta yang akan datang ke Malaysia? Kemungkinan juga. Kerana ada ura-ura yang dikatakan kereta ini akan menjadi
Mungkin Perodua Beza, saya tak tahu. Pasal Perodua Beza juga sudah berlama umurnya. Dan di Indonesia mereka telah berjaya menjual 54,549 unit Toyota Calya ini untuk tahun 2019. Ini berbeza dengan di Malaysia. Di Malaysia di mana orang Malaysia lebih sukakan kereta sedan. Kereta Malaysia belum lagi menjadi betul-betul pasaran MPV ataupun SUV. Masih lagi orang meminati kereta sedan. Jadi di Malaysia di tempat nombor 5 ialah Honda City. Jadi Honda City ini berharga antara 258 juta rupiah hingga 369 juta rupiah. Ataupun kalau dalam ringgit Malaysia 73,851 ringgit sehingga 105,610 ringgit. Jadi anda lihat di sini ada perbezaan harga yang begitu tinggi, besar sekali ya perbezaan harganya di tempat nombor 5. Jangan ingat harganya akan terus naik lah. Ya harga ni dia ada berbeza-beza, dia akan turun dan akan naik. Tapi untuk yang di Malaysia ni saya rasa ini harga yang paling tinggi, dia akan menurun lagi. Di Indonesia pula kita tengok macam mana harganya. Oke, siap. Lanjut di Nomor 4. Nomor 4 ni Toyota Rush. Nampaknya Toyota berjaya mengekalkan cengkamannya ke atas pasaran Indonesia. Jadi Toyota memang satu jenama yang sangat kukuh di Indonesia dan mereka telah berjaya menjual 61,596 unit Toyota Rush. Jadi harga di Indonesia Toyota Rush ini bermula dari 249 juta sehingga ke 270 juta rupiah. Di Malaysia kalau ada dijual harga yang sama antara 71 sehingga 77,000 ringgit. Memang Toyota Rush ni ada dijual di Malaysia dalam dua bentuk, iaitu sebagai Pro 2 Arus dan juga Toyota Rush. Kalau kita nak tengokkan Pro 2 Arus harganya murah sikit daripada ini, kalau Toyota Rush lebih mahal daripada ini. Jadi ini sesuatu yang agak pelik bila kita tengokkan di dua negara ini, satu produk dijualkan pada tiga kedudukan harga yang berbeza dalam dua jenama yang berbeza. Saya tak kira di Indonesia ada dibawa masuk Pro 2 Arus, tetapi di Malaysia dijual sebagai dua, iaitu Pro 2 Arus dan Toyota Rush. Di Malaysia kita belum lagi ada dalam senarai ini, masih lagi belum ada MPV ataupun SUV kerana di tempat keempat ialah Proton Saga. Jadi Proton Saga ini dihasilkan oleh syarikat automotif pertama yang ditubuhkan di Malaysia, iaitu Proton, dan ianya dulu-dulunya inilah kereta yang paling popular sangat-sangat dan sukar untuk diganggu-gugat, tapi sekarang popularitinya sudah banyak jauh menurun lah. Dan tahun 2019 Proton telah berjaya menjual 38,144 di Malaysia ini unit suka mobil Proton sedan Saga. ya. Jadi Proton Saga ini popular kerana harganya. Jadi untuk sebuah kereta sedan harganya bermula daripada RM32,800 hingga ke RM42,800. Jadi RM10,000 beza antara murah dan mahal. Kalau kira duit Indonesia dari 114 juta sehingga ke 149 juta rupiah. Jadi kita tengok di sini Malaysia masih lagi mahukan sedan. Kalau di Indonesia jelas mobil-mobil yang tinggi ya. Kedudukan ketiga, Karena itu kita tadi melihat di Malaysia masih lagi terus kita berminat kepada sedan, iaitu Pro 2 Beza. Jadi untuk kedua-dua Pro 2 Beza dan Proton Saga, kedua-duanya berada dalam segmen A. Jadi kedua-dua kereta ini ialah kereta kompak dan harganya pun lebih kurang serupa ya. Kita tengok Pro 2 Beza ini harganya bermula daripada RM33,000 sehingga RM48,000. Jadi dia bermula lebih kurang lah, tapi mahal sedikit Pro 2 Beza ini. Dan ini masuk harganya di Indonesia 116 juta sehingga 169 juta rupiah. Jadi di tempat ketiga kita sudah tengok 543 semuanya sedan. Di Indonesia yang mula-mula tadi MPV, keduanya SUV, sekarang kita kembali kepada satu produk yang menjadi gabungan kedua-duanya, iaitu Mitsubishi Xpander. Xpander ni mungkin ada orang kata lebih MPV dari SUV, tetapi bila dipasarkan di Malaysia dipasarkan seolah-olah seperti crossover. Dan di Indonesia juga saya percaya ada versi crossover. Dan juga reka bentuknya juga lebih garang daripada MPV biasa, lebih ada gaya-gaya SUV juga. Jadi Mitsubishi Xpander di Indonesia telah berjaya menjual 62,666 unit dan harganya itu tinggi ya, antara 68,000 sehingga 80,000 ringgit, ataupun jika di Indonesia 221 juta rupiah sehingga 281 juta rupiah. So ini satu kenderaan yang berharga tinggi sebenarnya untuk menduduki tempat ketiga. Pasal kalau anda tengok nanti senarai ini harganya kita sudah tidak naik lagi sehingga setinggi ini seperti di Indonesia.
Oke, lanjut. Di tempat kedudukan kedua ini di mana saya tengok mungkin ada persamaan, iaitu dua-duanya hatchback dan dua-duanya ada berada pada mungkin sekitar harga yang sama, iaitu di Indonesia kenderaan kedua paling popular ialah Honda Brio. Jadi Honda Brio ini mereka telah berjaya menjual 70,344 unit di Indonesia pada harga antara 151 juta hingga 205 juta rupiah ataupun antara 43 sehingga 58 ribu ringgit. Ini satu harga yang sangat tinggi untuk di Malaysia. Kalau dia bawa masuk ke Malaysia pada harga ini, saya rasa mungkin agak sukar untuk dijual kerana bila kita tengok di Malaysia kedudukan kedua dimiliki oleh Pro 2 Asia. Pro 2 Asia telah berjaya mencapai jualan 67,267 unit tapi pada harga yang jauh lebih murah daripada Brio, iaitu antara RM23,367 hingga ke RM41,427 dan ini bermaksud antara 81 juta rupiah sehingga 144 juta rupiah. Maksudnya Asia yang paling mahal sekalipun masih belum lagi mencapai harga Brio yang paling murah. Jadi ini yang menyebabkan Asia ini popular dan saya rasa disebabkan di Indonesia tidak ada syarikat lain yang cuba menghasilkan kereta kompak ataupun kereta hatchback pada harga yang betul-betul mampu milik seperti yang ada di Malaysia yang dilakukan oleh Pro 2. Saya rasa inilah kenapa Honda Brio sangat-sangat berjaya di Indonesia dan menggugat kedudukan Toyota sebagai jenama paling popular di Indonesia. Mobil-mobil kecil efisien gitu kan bawanya. Jadi di tempat teratas di Indonesia ialah mobil yang paling popular di sana ialah Toyota Avanza. Di Avanza telah berjaya mencapai jualan 86,374 unit. Ini sebenarnya lebih kurang sama dengan Pro 2 Myvi, iaitu kereta paling popular di Malaysia dengan angka jualan 81,996 unit kenderaan. Jadi kita tengok dari sini perbezaannya daripada segi harga Toyota Avanza di Indonesia mempunyai harga antara RM55,000 sehingga RM69,000 itu kalau ditukarkan tapi di sana sebagai 196 juta sehingga 243 juta rupiah. Ini harga ini kalau di Malaysia adalah terlalu rendah. Kalau di Malaysia harganya bermula sekitar permulaan harga paling tinggi. Saya rasa lebih pada RM70,000 sekarang daripada di Malaysia dan hampir ke pertengahan RM80,000. Jadi ini antara saya rasa faktor yang penting mengapa menjadikan Avanza sangat-sangat popular, iaitu faktor harga yang sangat mampu milik untuk pasaran di Indonesia. Yang paling popular di Malaysia ialah Pro 2 Myvi, iaitu sebuah hatchback dalam segmen B yang mempunyai harga antara 41 hingga 52 ribu ringgit. Jadi anda boleh lihat bagaimana harganya juga jauh lebih rendah daripada kereta yang nombor 1 paling popular di Indonesia, iaitu antara 144 juta hingga 184 juta rupiah. Juga bila kita lihat senarai kenderaan yang ditawarkan di Malaysia, antara 5 yang paling laris, 4 adalah daripada jenama tempatan, 3 daripada Pro 2 dan 1 daripada Proton. Jadi ini menunjukkan bahawa kemungkinan bila adanya jenama tempatan, jenama tersebut menjadi semakin popular walaupun secara asasnya mungkin produk-produk yang dihasilkan adalah rekan semula daripada produk asal yang dihasilkan oleh syarikat Daihatsu daripada Jepun untuk Pro 2. Tapi untuk yang Saga itu memang produk asli dari Malaysia. Perbezaannya mungkinlah syarikat tempatan memahami dengan lebih bagus, mungkin saya tak kata benar, mungkin memahami dengan lebih bagus permintaan ataupun cita rasa dari konsumen. Okey, so sudah habis senarainya. Jadi anda boleh lihat dari situ angka jualannya untuk setiap unit daripada nombor 5 sampai nombor 1 lebih kurang sama. Tetapi jenis kenderaan yang dijual adalah berbeza. Sama ada ini memang sebenarnya atas dasar cita rasa ataupun tidak, saya tidak pasti kerana untuk tahun 2020 Toyota Avanza jatuh ke tempat ketiga di Indonesia. Nombor 1 sekarang ialah Honda Brio dan kedua ialah Suzuki dan tempat kedua ialah Suzuki Carry dan kedua-duanya mempunyai harga yang jauh lebih rendah daripada Avanza, harga yang lebih sama sekitar Brio. Jadi mungkinkah 2020 akibat ekonomi ke apakah, mungkin populariti kenderaan yang lebih murah ataupun yang atas dasar semua orang mahukan hatchback dan sudah tidak berapa menggemarkan MPV, saya tak tahu. Ini mungkin kita kena tengok trend yang lebih panjang lagi. Tapi di Malaysia trendnya kekal, model-model ini lebih kurang itu juga yang akan terus menjadi raja-raja di jalan raya. Myvi is still king. Kalau awak teringin nak tengok lagi mungkin senarai kenderaan-kenderaan popular berbanding dengan Malaysia seperti di Thailand ke, kita mungkin boleh buat ataupun kita buat je senarai kenderaan-kenderaan popular di negara-negara lain. So kita tengok apakah trend-trend yang sedang berlaku di setiap negara. Di ASEAN lah sebetulnya itu kita boleh mulakan dengan ASEAN. Kalau suka senarai-senarai macam ni, beritahu kita akan buat lagi senarai macam ni. Tiap-tiap minggu lah kalau boleh bagilah idea cadangan lah. Cikgu Mas'ud tu kalau kata alah dah lah benda yang sama lagi, buatlah cerita lain pula Cikgu Mas'ud. Boleh lah beritahu kita apa yang awak suka, kita boleh tukar
tukarkan mengikut cita rasa anda. Kalau boleh lah, ini sebelum nak penutup ni saya biasalah kena ingatkan pesanan daripada penaja, iaitu Sasha kata tolonglah peringat mereka kalau boleh tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan, dan paling penting sekali ni pasal dia nak bagi Ferrari hujung tahun ni, tekan butang subscribe dan butang lonceng supaya dapat makluman terkini bila kita buat video terbaru. Kita jumpa lagi. Siap, thank you videonya Bang. Itu ya teman-teman, informasi ya. Kita kan sesama negara tetangga tentu saja, Indonesia, Malaysia gitu ya. Biasanya memang sering lah namanya kita selalu bertukar informasi. Kita juga ingin tahu gimana sih keadaan di negara tetangga kita gitu ya. Nah kali ini ada di bidang otomotif tentu saja untuk teman-teman yang suka otomotif gitu ya. Dan menurut aku ini informasinya hampir tepat lah ya teman-teman ya. Pasti seperti itu ya. Kalau di Malaysia yang paling laris populer itu Myvi. Lalu sedan, mobil-mobil sedan tuh di Malaysia, karena ya city car, perjalanannya juga jalannya bagus-bagus di Malaysia. Coba di Indonesia gitu kan ya, kita harus adventure banget lah pokoknya dari kota ke kota lain, dari satu provinsi ke provinsi lain. Memang biasanya pilihannya gitu ya, misalkan kayak di Kalimantan, di Pulau Sumatera, rata-rata memang pilihan mobil yang tinggi-tinggi itu ya, yang ramai pembeli gitu kan ya, mobil yang besar, tinggi gitu untuk keluarga gitu. Kalau city car oke lah sedan ya teman-teman ya, kayak misalkan aku sekarang masih tinggal di Semarang gitu ya, kayaknya sedan tuh ya nyaman-nyaman aja gitu kan, city car gitu kan ya, bawa sedan gitu ya masih nyaman-nyaman aja. Tapi namanya kalau untuk bepergian jauh biasanya orang-orang tuh lebih prefer yang mobilnya tuh SUV gitu-gitu kan ya teman-teman ya, MPV gitu kan ya. Jadi model-model Avanza, Xenia, Expander, Rush, Terios, Fortuner gitu kan, pasti yang apa ya, orang-orang yang banyak minat yang seperti itu gitu ya. Kecuali nih ya yang untuk efisien ya, untuk misalkan pergi sebentar ngantar jemput anak sekolah, anak kuliahan, nah gitu-gitu pasti sukanya yang hatchback gitu kan, kayak Brio itu paling nyaman sih ya. Aduh mungil gitu kan, mobilnya kemana-mana satset-satset selesai gitu kan. Nah itu tadi teman-teman ya, rata-rata yang populer di Indonesia tuh mobil keluarga yang memang terjangkau harganya, yang bisa muat banyak juga. Nah yang seperti itu tuh, menurut teman-teman gimana? Sebenarnya mobil yang paling diminati di Indonesia ini mobil yang seperti apa gitu kan, dan sesuai juga biasanya dengan geografisnya, terus dengan jalanannya juga gitu kan. Biasanya di Indonesia lebih yang kalau misalkan dari provinsi ke provinsi jalanannya terjal gitu, kalau bawa mobil yang ceper-ceper tuh juga takut nyangkutnya gitu aja sih biasanya. Tapi kalau yang city car ya pasti sukanya yang sedan yang gitu-gitulah ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman silakan ditambahin di kolom komentar, kalau mau komentar tentu saja teman-teman ya, gimana sih akhir-akhir ini berita otomotif gitu kan ya teman-teman ya. Kira-kira yang paling laris saat ini apa tuh, mobil apa gitu kan, banyak pembelinya tuh mobil apa yang populer di Indonesia serta di Malaysia tentu saja. Dan oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, see you next time, bye. Love is true.